Hello, dear Malaysian adventure tour with insomnia. My name is Lê Minh Trí from Cần Thơ City, Việt Nam. I am someone who has overcome insomnia in very special circumstances and very natural. Here, I would like to describe the roads of insomnia and overcoming it as follow. 1. Hello rakyat Malaysia yang dikasihi, terutamanya mereka yang mengalami insomnia. Nama saya Lê Minh Trí dari Bandar Kento, Vietnam. Saya seorang yang telah mengatasi insomnia dalam keadaan yang sangat istimewa dan secara semula jadi. Di sini saya ingin menerangkan proses insomnia dan mengatasinya seperti berikut. Saya seorang yang telah mengatasi insomnia dalam keadaan yang sangat istimewa dan secara semula jadi. Sebelum saya berkongsi pengalaman rawatan insomnia saya dengan semua orang, sila dengar apa yang saya huraikan tentang proses insomnia dan atasinya seperti berikut, kerana ia sangat perlu. Sepanjang 6 tahun yang lalu, saya mempunyai banyak masalah dalam hidup saya yang membawa kepada insomnia. Pada mulanya, saya tidak dapat tidur semula selama kira-kira 2 hingga 3 jam semalam. Kesihatan mental saya sangat letih. Saya pergi ke banyak tempat untuk mendapatkan rawatan di Hospital Saraf di Ho Chi Minh City, Vietnam, tetapi penyakit ini tidak hilang. Ia semakin teruk. Selepas melawat banyak tempat dan ramai orang yang sakit seperti saya tetapi tidak dapat mengatasinya, saya terpaksa menerima pemeriksaan kesihatan di Hospital Mental Bandar Kento untuk menerima ubat oral bulanan kira-kira 4 tahun yang lalu. Masa makan ubat, kalau hari-hari kehabisan ubat, kalau tak sampai masa ubat tu dikira berjaga semalaman, semangat aku dikira macam kena makan ubat. Sepanjang hayat saya, jika saya makan ubat, saya hanya boleh tidur selama 2 hingga 3 jam dengan tidur yang tidak lena. Separuh tidur, jika saya bangun kemudian saya tidak boleh tidur semula. Saya sangat letih mental. Saya tidak boleh tidur dalam pagi masa itu juga. Tiada tanda-tanda peningkatan, itu sangat normal. Februari 2021 saya menghidap diabetes yang sangat teruk. Saya dirawat di Hospital Besar Kento City. Pada hari pertama saya berada di Hospital Besar Kento, saya membawa ubat dari Hospital Mental Kento dengan niat untuk mengambilnya sehingga pukul 20. Dr. Ken Hospital Besar tu menasihatkan bahawa jika dia mengambil pel tidur itu, ubat Hospital Mental Kento, kencing manisnya akan menjadi lebih teruk. Mendengar kata doktor, saya tidak mengambilnya dan bersedia dari segi mental untuknya, malam putih. Keajaiban berlaku pada hari itu di hospital. 2. Saya tidur dengan lena dari kira-kira jam 9 malam itu hingga kira-kira jam 4 pagi keesokan harinya, yang saya tidak mempunyai lebih daripada 4 tahun sebelum ini. Pada bulan pertama selepas dirawat di Hospital Besar Kento untuk rawatan kencing manis dan boleh tidur semula, saya juga telah bersedia dari segi mental. Mungkin sementara, jika saya hilang tidur lagi, saya akan kembali ke Hospital Kento Psikiatri menerima ubat. Selepas bulan ke-2 saya melihat kesihatan saya beransur baik, sehingga bulan ke-3 dan seterusnya, saya merasakan bahawa saya telah menyembuhkan sepenuhnya insomnia saya. Setakat ini, sudah lebih setahun 10 bulan dan dikira 100% saya telah sembuh daripada insomnia. Dari hari saya berada di Hospital Besar Kento sehingga sekarang, saya tidak mengambil ubat dari Hospital Mental Kento dan juga ubat tidur lain yang membawa kepada tidur yang cukup baik secara purata dari 10 malam hingga 3 pagi dengan tidur biasa. Tidur secara semula jadi, tidur sangat nyenyak dan baik, tidak gelisah seperti dahulu. Jika saya bangun pada waktu malam, saya masih boleh tidur semula dengan cukup. Baik, saya tidak boleh tidur pada waktu malam, kadang-kadang saya tidak boleh. Sebelum ini mustahil. Kesihatan saya beransur pulih, kini sangat baik. Terutamanya kesihatan mental saya sangat gembira dan menyegarkan. Diabetes sangat stabil dan telah berakhir sekurang-kurangnya buat masa ini. Mungkin orang tidak percaya, saya juga ingin menambah untuk semua orang faham.
Selepas dimasukkan ke hospital di Hospital Besar Kento untuk rawatan kencing manis ketika mula-mula masuk hospital, gula dalam darah semasa doktor mengukur lebih kurang 450 mengikut piawaian Vietnam. Ramai orang di Vietnam mengatakan diabetes itu minum ubat seumur hidup. Dari masa selepas berada di Hospital Besar Kento hingga kira-kira Jun 2021, saya sangat sakit dari 65 kg sebelum ini kepada hanya 53 kg kerana tidak boleh makan. Saya masih menjalani pemeriksaan bulanan di Hospital Besar Kento dan ubat kencing manis harian. Dan pel tidur saya berputus asa dari malam pertama ketika menginap di Hospital Besar Kento sehingga sekarang. Sehingga Julai 2021 saya lihat badan saya telah berubah dan menyesuaikan diri apabila saya makan ubat kencing manis. Badan saya sangat letih apabila saya ukur gula dalam darah saya. Gula dalam darah saya turun. Sejak itu saya cuba berhenti ubat kencing manis, bukan makan ubat kencing manis setiap hari. Begitu juga tidak suntik insulin setiap hari, tapi badan normal. 3. Gula dalam darah bila diukur masih stabil. Makan banyak, beransur-ansur jangan melekat pada makanan M mempunyai gula seperti beras, buah-buahan, makanan bergula. Digunakan secara sederhana tetapi kesihatan saya masih normal dan berat badan kembali seperti dahulu. Sejak itu saya tidak makan apa-apa ubat lagi tetapi membawa kepada makan tidur biasa. Gula darah membawa stabil. Pada pendapat saya, apabila saya telah mengatasi insomnia, roh sangat gembira dan gembira. Mungkin orang yang mengalami insomnia akan memahami perasaan ini. Berkat semangat itu, saya telah mengatasi kencing manis yang paling berguna sehingga sekarang. Pada masa ini, untuk diabetes saya fikir-fikirkan saja. Saya tidak tahu sangat tentang itu. Saya tidak mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan kerana saya hanya belajar ekonomi di universiti. Hanya insomnia. Saya menghabiskan banyak masa dan usaha untuk meneliti dan mempelajarinya. Saya mengesahkan bahawa saya tahu mekanisme asas yang menyebabkan insomnia dan mekanisme untuk mengatasinya sendiri. Saya tidak dapat memahaminya walaupun ia berlaku dalam kepada saya. Ia benar-benar semula jadi. Bagi orang lain saya tidak boleh mengatakan dengan pasti, tetapi saya fikir jika ia berlaku kepada saya, ia akan berlaku kepada orang lain kerana saya juga manusia biasa. Selepas insomnia berakhir, saya berasa sangat gembira. Jika saya insomnia, saya pasti akan memahami kebahagiaan saya ini. Sepanjang 2 tahun yang lalu, saya sentiasa berfikir dan meneliti banyak perkara tentang kes saya yang sangat istimewa. Saya juga tahu bahawa insomnia kini sangat biasa berlaku di dunia, terutamanya di bandar-bandar besar. Kini terdapat ramai orang di dunia mengalami insomnia. Selain saintis, syarikat penyelidikan dadah di dunia juga telah menghabiskan banyak usaha dan wang untuk membuat penyelidikan ubat untuk menyembuhkan insomnia bagi orang yang mengalami insomnia, tetapi pada masa ini tiada ubat untuk insomnia. Saya ingin memberitahu semua orang bahawa apabila saya telah mengatasi sedikit insomnia, saya juga memahami sebab mengapa ramai penyelidik dan saintis di seluruh dunia mengatakan bahawa insomnia adalah penyakit paling misteri di dunia. Secara khusus, sila cuba mendengar pembentangan saya seperti berikut. 4. Selepas hilangkan insomnia, saya banyak membuat self-research tentang penyakit ini dan cuba mencari seseorang untuk diajak berbincang untuk menguatkan pemikiran saya, mempunyai asas untuk membantu orang yang mengalami insomnia sakit seperti saya. Namun saya tidak dapat menemuinya. Hanya terdengar sebentar di rangkaian F-Saabuk bahawa ada seorang wanita yang mengalami insomnia. Setelah beberapa lama tinggal di kuil, insomnianya telah sembuh sepenuhnya tanpa mengambil sebarang ubat. Bagaimanapun, mengikut firasat saya percaya ia adalah benar. Proses pemeriksaan diri pada masa lalu serta proses penyelidikan, saya mengesahkan bahawa saya tahu sebab asas mengapa saya mengatasi insomnia, terutamanya untuk diri sendiri dan wanita yang saya bicarakan di sini. Di kuil ia adalah menyelesaikan peristiwa kehidupan, mengubah persekitaran hidup yang sesuai. Penyakit itu akan sembuh. Pada pendapat saya ia adalah mekanisme semula jadi yang mengaktifkan dalam badan pesakit insomnia untuk membuat mereka kembali tidur melalui 4 prinsip adalah seperti berikut. 1. Kepercayaan.
2. Pergerakan mental. 3. Aktiviti fizikal. 4. Ubah persekitaran tempat tinggal dengan sewajarnya. Tolong jangan hentikan video dan teruskan menonton supaya saya terangkan dengan lebih teliti. Saya harap anda mengalami insomnia apabila menonton, meneliti, memohon dan sembuh dari penyakit seperti saya. Saya menegaskan bahawa untuk kakak itu, apabila dia pergi ke kuil untuk tinggal di sana dan mendengar kitab suci Buddha, dia boleh menyelesaikan peristiwa dalam hidupnya. Di kuil terdapat regimen yang munasabah untuk hidup, makan dan berehat. Dia pastinya berlutut. Berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya sembuh dari penyakit saya, di samping mempunyai semangat yang selesa untuk tidak bimbang tentang masa lalu dan percaya dan berdoa kepada Buddha. Tuhan memberkati saya untuk menghilangkan penyakit saya. Saya yakin itu walaupun saya tidak melihatnya secara langsung. Selepas bertemu wanita itu ketika di kuil. 5. Ubahlah persekitaran tempat tinggal dengan sewajarnya dan penyakit itu akan sembuh. Kes insomnia saya agak serupa dengan kakaknya, tetapi dengan perbezaan. Saya tidak pergi ke kuil tetapi tinggal di Hospital Besar Bandar Kento. Tetapi sebelum itu dengan kehidupan sebenar seperti sukan, mendengar muzik, menonton wayang, membaca buku, melakukan senaman mental, melakukan aktiviti fizikal, mengamalkan kepercayaan agama, berdoa untuk nenek moyang, arwah datuk nenek dan terutama berdoa kepada Buddha. Tuhan memberkati saya untuk sembuh dari penyakit di rumah serta seperti tempat suci, pagoda, membaca banyak buku terutamanya oleh pengarang Amerika dan asing yang lain untuk mendapatkan inspirasi untuk berusaha bangkit menuju ke realiti. Saya juga menyelesaikan peristiwa dalam hidup saya dan beransur pulih daripada penyakit ini. Kes insomnia saya adalah hampir sama dengan wanita itu. Di Vietnam dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai orang bertanya kepada saya terutamanya ubat apa yang perlu diambil untuk menyembuhkan insomnia. Dalam kes ini, anda lihat, pada pendapat saya bukan ubat yang membuat saya sakit, tetapi kerana keadaan, persekitaran, kepercayaan saya dan banyak perkara yang mungkin saya sangat bertuah untuk menghabiskan malam ajaib di hospital Kento General Hospital dan menyembuhkan insomnia. Selepas lebih 1 tahun 10 bulan saya sembuh dari penyakit saya dan meneliti, berfikir dan menguji diri saya membuat kesimpulan bahawa punca penyakit saya adalah penyelesaian peristiwa hidup dan persekitaran hidup yang sesuai. Di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan rawatan insomnia seperti berikut. 1. Kepercayaan. Percaya pada kemampuan anda untuk sembuh dari penyakit anda. Percaya kepada Buddha, Tuhan akan membantu anda sembuh dari penyakit. Bagi orang yang menganut agama lain, percaya kepada Tuhan atau makhluk tertinggi agama mereka. Belajar dan melakukan menurut apa saya hadir. Lakukan perkara yang sama seperti saya. Percaya kepada sains dan percaya pada kehendak anda sendiri. Sebenarnya, dulu, walaupun sangat putus asa kerana saya tidak melihat sesiapa yang mengalami insomnia yang boleh saya atasi, tetapi dengan kepercayaan yang saya perolehi melalui buku, surat khabar dan orang ramai. 6. Menurut orang Cina yang saya kenali berkata, di mana ada penyakit ada ubat, tak ada penyakit tak boleh diubati. Yang penting orang jumpa ubat. Kalau ada kunci, ada kunci. Yang penting kita jumpa macam tu. Mana-mana. Bagi insomnia, yang saya sendiri pernah temui dan bertuah untuk diatasi, adalah rawatan, bukan ubat kerana ia adalah penyakit minda. Jika ia adalah penyakit mental, maka ia dirawat secara psikologi. Jemput orang ramai untuk meneliti buku dan akhbar untuk melihatnya. Mungkin saya tidak perlu bercakap banyak. Saya juga ingin menambah bahawa semasa insomnia dahulu, berkat kepercayaan seperti yang disebutkan, bersama-sama dengan penggunaan dadah di Hospital Mental Kento, seperti yang saya katakan semasa mengambil ubat, saya hanya boleh tidur pada waktu pagi. Malam itu, dan kurang tidur, jika saya tidak menggunakannya, ia seperti berjaga sepanjang malam, walaupun semua doktor dan doktor yang telah saya lalui cuba sedaya upaya untuk membantu saya menghilangkan penyakit saya, tetapi pada pendapat saya penawarnya adalah muktamad. Saya tidak mengalami insomnia
apabila saya pulang ke rumah saya menyelidik banyak tumbuhan untuk insomnia melalui bimbingan ramai orang, penyelidikan sendiri di internet, tetapi saya buat sendiri. Resepi sendiri, walaupun mungkin berisiko, mungkin berbahaya untuk hidup saya. Jika saya campurkan dengan tumbuhan beracun yang baik, saya terpaksa menerimanya. Kerana keadaan terlalu sukar, saya juga tidak mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan. Penghidap insomnia akan memahami perasaan ini. Saya berharap dapat mencari sejenis ubat daripada tumbuhan ubatan semula jadi dan menyembuhkan diri saya. Kemudian bagi kebanyakan orang, dengan kepercayaan bahawa jika saya mencari ubat dari tumbuhan semula jadi untuk menyembuhkan insomnia, saya mungkin akan menjadi seorang yang sangat terkenal, bukan sahaja di Vietnam tetapi juga di dunia. Jantina. Pada masa yang sama, saya juga meneliti banyak buku di dunia, kebanyakan buku terkenal di dunia, terutamanya 1. Lepaskan kerisauan dan nikmati hidup. 2. Menyedarkan orang bukan Watt. Memandangkan saya seorang yang sangat bersemangat membaca, sebahagian besar daripadanya adalah melalui buku yang saya pelajari dan pelajari banyak perkara. 7. Dalam hidup dan satu perkara khususnya adalah harapan untuk mencari jalan untuk mengatasi insomnia. Selepas hampir 2 tahun belajar sendiri dengan kemahuan yang kuat, keyakinan yang kuat, keinginan yang tidak berkesudahan bahawa saya akan sembuh, keputusan akhir tidak berkembang sama sekali. Mungkin tahap saya terhad, walaupun sangat letih dan tertekan, tapi dengan iman yang saya perolehi dari kaum Cina sehingga saya terlupa untuk mengatakan, di mana ada penyakit di situ ada ubat, di situ tiada penyakit. Yang penting manusia hanya boleh mencari penawar. Kalau ada kunci mesti ada kunci, yang penting cari atau tidak. Dalam alam bawah sedar saya masih percaya satu hari nanti saya akan sembuh. Saya juga ingin menambah, saya seorang Buddha, sebelum ini juga percaya kepada Buddha dan Tuhan, tetapi hanya pada tahap sederhana. Kerana semua yang saya pelajari di sekolah, dari sekolah menengah hingga ke universiti, adalah realiti objektif. Jika anda melihat atau merasakannya, anda akan percaya. Jika anda tidak melihatnya atau merasakannya, anda tidak akan percaya. Sekiranya ada, saya ingin menyatakan semuanya supaya semua orang yang mengalami insomnia dapat meneliti dan melaksanakannya. Harap semua orang mendengar. Saya tidak bercakap besar. Tujuan saya adalah untuk pesakit insomnia untuk menyelidik, memohon dan pulih. Harap semua orang memahami perkara ini. Berkesempatan menonton filem Cina Journey to the West. Mungkin ramai rakyat Malaysia yang mengenali filem ini. Ada satu bahagian di mana Sun Wukong, Chi Tian, menemui tribulasi yang besar, tidak dapat diselesaikan sendiri. Terima kasih kepada Bakuan Buddha. Yin membantu. Walau bagaimanapun, Buddha Kuan Yin tidak dapat membantu. Sebelum meninggalkan, Buddha Kuan Yin berkata satu ayat, alam semesta pasti akan ada cara untuk membantu anda. Kemudian Tun Ngo Hong terbang pergi. Saya memasuki alam semesta. Terima kasih kepada makhluk tertinggi dalam filem untuk membantu saya melarikan diri. Sudah begitu lama saya hanya dapat mengingatinya. Walaupun saya tahu bahawa filem Journey to the West kebanyakannya adalah imajinasi manusia, tetapi saya fikir ia adalah semangat bunga manusia terutama kaum Cina telah mengalami beribu-ribu tahun kewujudan dan pembangunan. Lebih-lebih lagi, tidak ada jalan lain kerana keadaan yang melampau. Saya terjun ke dalam kajian alam semesta melalui YouTube dengan keyakinan bahawa apabila meneliti alam semesta melalui YouTube. 8. Berharap bahawa terdapat cara untuk mengatasi insomnia. Walaupun tidak ada harapan, saya menghabiskan lebih dari 1 tahun masa yang saya aturkan untuk mengetahui. Menyelidik alam semesta adalah sebahagiannya kerana saya sangat berminat dengan penyelidikan saintifik, yang melaluinya saya juga tahu banyak, terutamanya bahawa alam semesta ini sangat besar. Kehidupan di bumi ini sangat berharga. Saya tidak mengantuk. Saya bukan seseorang yang akan pergi. Saya juga mengenali ramai penyelidik angkasa terkenal Amerika, terutamanya penyelidik angkasa lepas Hubble dan ramai saintis. Saintis lain, selepas mengkaji alam semesta selama bertahun-tahun, mereka cenderung kepada kemungkinan yang sangat besar bahawa alam semesta ini
kehidupan yang kita ada di muka bumi ini diciptakan oleh Yang Maha Esa, bukan secara fitrah. Ya, mungkin maklumat ini ada ramai orang di dunia ini tahu. Bagi diri saya sendiri, setelah melihat dan membuat kesimpulan, saya sedar bahawa jika anda melakukan kejahatan, lambat laun anda akan mendapat balasan. Bekerja keras, belajar dan meneliti, anda akan mendapat hari yang berjaya. Dan banyak lagi perkara yang mungkin semua orang boleh rasai. Maka saya percaya bahawa kehidupan ini, alam semesta yang diciptakan oleh Yang Maha Esa, telah melahirkan saya. Ada cara untuk membantu saya mengatasi kesusahan. Yang penting saya berdiri untuk mengatasi kesukaran. Tetapi bagaimana dan bagaimana untuk berdiri? Saya putus asa. Saya memberitahu semua orang untuk tidak ketawa, tetapi tidak ada cara lain. Saya berdoa kepada nenek moyang saya dan Tuhan Yang Maha Esa untuk membantu saya menghilangkan penyakit saya, khusus untuk saya, nenek moyang saya dan Buddha. Tuhan memberkati saya untuk menghilangkan penyakit saya. Saya berdoa di rumah dan pergi ke tempat-tempat suci seperti pagoda. Saya juga berdoa kepada Buddha. Tuhan memberkati saya untuk sembuh. Jika saya sakit, saya akan melakukan sesuatu yang berguna untuk semua orang, ditambah berlatih melakukan sukan, haiwan rohani, aktiviti fizikal yang saya telah dirujuk oleh doktor dan dipelajari oleh saya sendiri melalui buku, surat khabar, seperti yang dinyatakan di atas. Beberapa ketika selepas keajaiban berlaku kepada saya selepas menghilangkan insomnia di Hospital Besar Kento seperti yang diterangkan. Sudah lebih dari 1 tahun 8 bulan tiada kebahagiaan yang lebih besar. 9. Daripada mengatasi penyakit ini, boleh dikatakan kebahagiaan yang tiada batasnya. Dermaga. Hari ini saya membuat video ini terutamanya untuk memenuhi janji saya kepada Buddha dan Tuhan seperti yang saya katakan, walaupun saya tahu ia boleh menjadi sukar, tetapi saya masih cuba untuk melakukannya. Selepas mengatasi insomnia selama hampir 2 tahun, saya menyedari bahawa adalah doa Buddha dan Tuhan untuk menjalankan kepercayaan seperti yang disebutkan, bersenam secara fizikal, bersenam secara mental dan akhirnya mengubah persekitaran hidup yang sesuai dengan keperluan orang ramai. Konsisten adalah kunci untuk membantu saya mengatasi penyakit ini. Ia menggesa di bawah sedar saya untuk bekerja keras dan berusaha untuk mengatasi kesukaran, terutamanya mekanisme tidur yang diaktifkan dalam diri saya sendiri untuk membuat saya sakit. Saya percaya mekanisme untuk mengantuk terletak pada semua orang yang mengalami insomnia. Yang penting kita boleh mengaktifkannya dan menganggapnya sembuh seperti saya, percaya dan ikut apa yang saya bentangkan dan selidiki. Tambah arah seperti yang saya katakan. Saya adalah orang yang cukup bertuah kerana dapat mengaktifkan mekanisme untuk tidur semula dan pulih dari penyakit. Harap pesakit insomnia mengkaji dengan teliti apa yang saya kongsikan. Ia benar-benar benar kepada saya. Saya harap akan ada ramai penghidap insomnia yang percaya dengan pengalaman ini dan melakukannya dengan penuh semangat dan keyakinan, terutamanya dalam kedudukan yang sama seperti saya sebelum ini. Saya percaya akan ada orang seperti saya yang akan sembuh dari penyakit ini. 2. Senaman mental. Dengar muzik, terutamanya muzik yang bersemangat, muzik positif untuk membuat semangat selesa, kehidupan cinta, menonton filem terutamanya untuk melihat inspirasi daripada pelakon, watak, membaca buku terkenal di dunia, melihat watak terkenal secara nyata kehidupan yang telah mengharungi pelbagai kesukaran dan cabaran untuk bangkit seperti Benjamin Franklin, Henry Ford, Michael Jordan dan lain-lain lagi. Perkara lain mungkin tidak perlu saya sebutkan kerana banyak sekali. Secara umumnya, bagaimana untuk menjadikan semangat selesa, cinta hidup, 10. Secara positif, bergantung kepada orang yang banyak mengalami kesulitan, kemiskinan atau mengalami banyak rintangan tetapi masih meledak kekuatan dan kejayaan. Bagi penghidap insomnia, walaupun terpaksa berhadapan dengan penyakit insomnia yang amat sukar, mereka mempunyai keyakinan dan motivasi untuk bangkit. Semangat mesti menghadapi dan berjuang dengan sepenuh iman, kekuatan dan kemahuan untuk mengatasi penyakit dan mengatasi kesukaran. 3. Aktiviti fizikal.
Saya mungkin tidak perlu bercakap lebih lanjut tentang ini seperti sukan individu dan kolektif, seni mempertahankan diri, terutamanya senaman dengan matahari pada waktu pagi. Juga dari buku dan surat khabar yang saya ada baca sampai habis, beri perhatian kepada amalan dengan penuh semangat dan keyakinan yang kuat bahawa penyakit itu akan sembuh. Terima kasih kerana membuat kajian sendiri. 4. Hubungan baru dengan keluarga, saudara mara, kawan dan masyarakat amnya. Bagaimana menjadikan hidup anda bermakna dan hidup secara aktif. Cintakan kehidupan untuk mengatasi peristiwa dan masalah adalah hidup anda. Saya telah lalui. Elakkan kes hanya melepak di rumah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, banyak memikirkan masa lalu dan masa depan dan kemudian bosan dengan kehidupan. Jika anda rasa tertekan, keliru dalam hati, kongsi dengan orang yang anda percayai. Apabila anda boleh berkongsi dan bercakap tentang perasaan anda akan merasa lebih selesa. Susun aktiviti harian mengikut kesesuaian seperti pukul berapa bangun, bekerja, berehat, mendengar muzik, menonton wayang, terutamanya muzik yang rancak, muzik yang positif. Tujuan untuk mengekalkan semangat dalam fikiran, rehat, lupakan kesusahan. Kebosanan sekolah dalam menghadapi insomnia, hadkan mendengar muzik bolero ketika tidur. Cuba tidur apabila tiba masanya untuk tidur, sama sekali bukan telefon elektrik lemah. Penghidap insomnia kena sabar, buat perlahan-lahan. Pada pendapat saya, latihan mental, fizikal dan mengamalkan pegangan agama mesti maju perlahan-lahan. Seperti belajar dan belajar silat mengambil masa, mesti mengamalkan fizikal. 11. Mental, iman mengikut apa yang saya ada. Yang dikemukakan di atas, saya rasa ramai orang di dunia juga tahu perkara ini. Bagi saya masa dari 6 bulan hingga 1 tahun dan mungkin lebih. Selepas saya mengalami dan belajar dari pengalaman insomnia juga memerlukan tempoh 3 hingga 6 bulan dan mesti bertindak dengan penuh semangat dengan keyakinan yang kuat. Selepas beberapa ketika, apabila kesihatan mental mencapai 60% atau lebih, secara amnya, semakin banyak semakin baik. Orang yang mengalami insomnia membuat perubahan pada persekitaran hidup mereka. Orang yang mengalami insomnia sila belajar dalam keadaan saya di hospital dan juga di tokong wanita itu. Selama ini amalkan pegangan agama semaksimum mungkin. Sama seperti saya, jika anda makan ubat yang diberikan oleh hospital, cubalah menyerah semasa perubahan persekitaran hidup. Anda hanya boleh makan ubat dari tumbuhan semula jadi berhenti. Sama seperti saya, jika pesakit insomnia mengubah persekitaran hidup mereka seperti saya dan keajaiban berlaku, badan mereka berubah dan mereka boleh tidur, maka ia dikira sembuh seperti saya. Menurut saya, dalam situasi yang sama seperti saya di Hospital Besar Kento, badan saya mengaktifkan mekanisme untuk tidur setelah melalui masa latihan di atas. Ia berlaku kepada saya dan wanita yang tinggal di kuil yang saya nyatakan di atas. Ia akan berlaku kepada orang lain juga. Saya rasa ada sesuatu dalam alam bawah sedar saya atau sesuatu perkara gaib yang telah menjejaskan saya dan mengubah diri saya, membuatkan saya tidur semula, walaupun ia berlaku dalam diri saya. Saya menghabiskan hampir 2 tahun meneliti hanya boleh mengetahui asas seperti itu. Saya dapati ini juga tidaklah mahal sangat. Orang yang hilang tidur apabila menukar persekitaran hidup seperti saya, sila lakukan yang terbaik untuk melakukannya jika masa ini. Tidak pergi, jangan berkecil hati, perlu lakukan dan amalkan sebagai saya katakan. Di atas, lebih banyak masa untuk melakukannya lain kali dan mungkin banyak kali lagi, sehingga ia habis. Dalam kepada saya boleh mengaktifkan mekanisme tidur semula. Buat, tindakan mesti ada iman. Jika belum selesai, jangan patah semangat. Teruskan menyelidik dan buat semula ke arah yang saya sampaikan. Percayalah akan ada insan seperti saya yang akan sembuh. Tolong buat kajian lagi. 12. Saya juga ingin menambah bahawa selepas malam keajaiban yang saya terima di Hospital Besar Kento, pagi ini saya menyaksikan banyak kehidupan yang sangat tidak bahagia. Ada orang yang sangat kaya, tetapi kehidupan hanya boleh dilacurkan hari demi hari. Setiap jam,
ada yang orang terlalu miskin, hanya ada wang untuk kereta pergi ke hospital, tidak tahu bagaimana untuk menguruskan. Ada yang sangat muda tetapi masih menghidap diabetes. Orang menjalani kehidupan yang sangat sederhana tetapi cinta itu sangat dekat dan cintakan kehidupan. Ia berlaku di depan mata saya. Mengimbas kembali, ternyata sayalah orang yang paling gembira di dalam bilik hospital itu. Itu juga salah satu sebab yang membantu saya untuk menetralkan peristiwa dalam hidup saya dan beransur-ansur pulih daripada penyakit ini. Sebenarnya sehingga kini tidak ramai di Vietnam yang percaya dan menonton video saya, tetapi saya percaya dengan video yang dibuat dalam bahasa Malaysia ini ke seluruh dunia, akan ada ramai penghidap insomnia di dunia yang percaya dan melakukannya dengan kuat. Akan kepercayaan yang kuat, ia mengambil masa dari 3 bulan hingga 6 bulan atau lebih bergantung pada orang itu, seperti yang ditunjukkan. Lebih-lebih lagi apabila mengubah persekitaran hidup, mekanisme tidur diaktifkan dalam badan saya. Ia hanya muncul pada 89 minit. Sila ingat ini. Saya berharap orang yang mengalami insomnia bersabar dan bersabar. Saya percaya bahawa akan ada orang yang insomnia seperti saya. Apabila saya mengalami insomnia dan mengatasinya, dapat pergi ke YouTube untuk berkongsi pengalaman rawatan insomnia saya dengan semua orang, terutamanya semua orang di dunia. Ia adalah satu kebahagiaan yang besar, walaupun yang hebat. Apa yang saya kongsikan adalah benar sepenuhnya, walaupun ia hanya berlaku dalam fikiran saya. Sekiranya orang yang mengalami insomnia menonton video ini dan tidak faham, sila minta orang lain menonton dan menasihati anda. Kaji juga dengan lebih lanjut mengikut asas yang telah saya gariskan di atas. Sebenarnya banyak perkara yang ingin saya kongsikan dengan penghidap insomnia di seluruh dunia, terutamanya pada waktu istimewa di Hospital Besar Kento dan menghilangkan insomnia, tetapi sehingga ke tahap ini, tidak ramai yang mendaftar dan menonton saluran YouTube. Le Min Tri Boleto. Saya berharap akan ada ramai orang di dunia, terutamanya mereka yang mengalami insomnia, tonton. 13. Kongsi dan langgan atau syorkan kepada ramai orang untuk melihat. Esok mereka menggunakan pengalaman ini dan sembuh, terutamanya sokongan dan langgan. Hantar komen ke saluran YouTube saya jika ada apa-apa yang anda tidak faham atau membuat cadangan. Ia akan memberi saya lebih motivasi untuk terus menyelidik dan berkongsi dengan ramai orang di seluruh dunia, kerana sebahagian daripada diri saya adalah milik anda. Tentang insomnia, tidak kira bagaimana saya berusaha dan walau apapun halangan yang saya hadapi, saya berjanji kepada diri saya sendiri dan kepada semua orang di dunia dengan Buddha, Tuhan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu ramai orang di dunia. Dunia mengatasi insomnia seperti saya. Jika anda percaya dengan saya, mulakan sekarang, lakukan perlahan-lahan dan langkah demi langkah seperti yang saya arahkan. Selain itu, buat lebih banyak kajian ke arah yang saya bentangkan apabila tiba masanya untuk mengubah persekitaran hidup. Saya akan terus kongsi lagi. Ia tergolong dalam bahagian akhir. Saya akan kongsikan kemudian. Jika pesakit insomnia percaya pada saya, maka yakinlah untuk mengikuti langkah-langkah seperti yang diarahkan oleh saya dahulu. Bahagian 7. Apa-apa sahaja boleh dihantar melalui email sebaik-baiknya dalam bahasa Vietnam untuk rujukan, penyelidikan, sintesis dan balasan saya. Jika perlu, sila hubungi saya secara terus dalam bahasa Vietnam melalui Zalo untuk arahan yang lebih khusus. Jika anda tidak menemuinya, sila hubungi lain kali. Harap faham saya. Harap penghidap insomnia di dunia tidak memilih waktu saya tidur pukul 21 hari sebelumnya hingga pukul 06 pagi keesokan harinya waktu Vietnam. Di luar waktu itu, saya bersedia untuk menyokong. Jika insomniasis meneliti saluran saya, mereka akan mendapat nombor telefon saya. Orang yang mengalami insomnia ingat bahawa saya sentiasa menyasarkan pesakit insomnia dan membantu mereka yang mengalami insomnia untuk menyingkirkan penyakit mereka seperti saya tidak kira sama ada ia adalah apa-apa etnik, agama, warna kulit. Alamat email dan nombor telefon dipaparkan di bawah. Akhir kata, saya ingin menambah dalam pembentangan ini saya tidak berbahasa Malaysia. Saya meminta Google untuk
Menterjemah dan menyebutnya, mungkin ada beberapa petikan yang orang ramai tidak faham sepenuhnya, harap mereka yang mengalami insomnia akan faham. Bermakna 14. Salam semua rakyat Malaysia yang dikasihi, saya pasti akan berjumpa lagi. Thank you for listening. Good luck. Bye bye.